Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Kata Musannif rahimahullah taala, wa rabi'uha nifasun. Wa rabi' daripada arba'ah min mujibati usli, perkara mewajibkan mandi. Nifasun adalah nifas. Murad dengan nifas inqita'uhu, terputus nifas. Bukan nifas, dia bukan diri dia tu wajib, tapi inqita'un nifas adalah sebab wajib mandi. Apa dia nifas? Wa huwa nifas ta'rifuhu. Huwa wa ta'rifun nifas damun haidun mujtami'un yakhruju ba'da faraghi jami'ir rahmi. Dialah darah haid yang terhimpun. Yakhruju keluar, ya damun nifas ni, yakhruju keluar ya nifas ba'da faraghi jami'ir rahmi, selepas kosong kesekalian rahim. Tu takrif dia berilah. Jadi nifas ialah darah haid yang terhimpun. Benda ni. Yang ni sebahagian daripada istilah ulama' kita, dia nak jelaskan haid, nifas apa. Misalkan masa orang perempuan, Allahumma salli, dia masa dia hamil, dia tak main haid. Waliban. Nifas kan paling banyak 60 hari. Bila 60 hari hamil ni, 4 bulan yang pertama dia tak tiup roh lagi, tak hidup lagi. Bila selepas 4 bulan dia hidup, jadi darah haid tu biasanya akan disalurkan ke baby untuk pembesaran bayi. Jadi 4 bulan pertama tu adalah darah haid dia tak keluar tu, dia istilah dia disebut dia ijtima'. Dia terkumpul. Jadi haid dia kalau 15 hari sebulan 15 hari, 4 bulan yang sebelum tiup roh tu dia terhimpun. Tu yang 15 hari yang paling banyak haid kan. 15, 30, 45, 60. Darah tu lah yang keluar sebagai nifas. Tu dia kata, dialah daimu haid yang mujtami'. Mesti ke macam tu? Atas istihad mereka dan takrif sebahagian diberi macam ni. Ada yang tak sebut macam ni pun. Tapi yang ni atas kitab ni macam ni, syarah macam tu lah. Taklah bermakna nanti bila haid dia 7 hari selalu ghaliban, bila nifas mesti 28 hari. Pasal 4 bulan sebelum ditiup roh, apa yang dalam kandungan, ijtima' dia 7, 14, 21, 28. Nifas dia 28. Tak juga Tak juga. Tak. Macam mana pun ditakrif yang dia beri. Dia damun mujtami'. Siap. Benda besar nak kenal nifas ni, dia mesti yang yakhruju ba'da faraghi jami'ir rahmi, keluar selepas daripada kosong sekalian rahim. Maksudnya tak ada apa dah juzuk baby tinggal dalam rahim. Darah yang keluar selepas tu baru dipanggil nifas. Selagi belum keluar habis jami'ur rahim daripada kandungan dalam rahim, tak sah untuk panggil nifas lagi. Kerana istilahnya masih hamil. Dia masih hamil. Jadi dah habis apa yang dia hamil. Asal mana hamil dia tanggung. Apa yang bawa, apa yang adalah rahim. Habis keluar kosong dah, baru dah dipanggil. Dah tak hamil, baru dipanggil nifas. Jadi kalau anda kata ada 2 kembar, satu keluar dah, satu tak keluar lagi, baina tau amain, antara 2 yang kembar ni, dia sah untuk nama haid. Pasal apa? Pasal
Tak boleh sah panggil nifas. Boleh panggil haid siapa? Sekurang-kurang haid sehari semalam. Jadi kalau sebelum tu pun boleh keluar. Ada sah 24 jam lah. Contoh kita bagi ada itu masalah haid itu. Lepas tu keluar kembar pertama. Lama pula kembar pertama nak keluar kembar kedua. Selang 2 hari pula baru keluar. Katalah gitu. Keluar kot pintu ke kot tingkap atau hair. Selang tu macam mana? Darah tu tak boleh panggil nifas lagi. Pasal belum kosong rahim daripada kandungan. Daripada hamil tu. Daripada kandungan. Daripada hamli tersebut. Jadi untuk nama nifas mesti dah faragu jami'i rahim. Ya. Cuma dobit dia mesti jami'i rahim tu. Apa yang dipanggil baby. Orang ujian putih dah. Apa yang dipanggil mahmul tu. Sabi. Tak. Anak yang dilahirkan tu lah kan. Anak yang maulud tu. Anak yang dilahirkan tu. Allahumma salli alaihi. Jadi kalau ada tinggal juzuk, baby baru istilahnya belum faragh rahmil mar'ati. Kalau dah keluar semua, tinggal tu adalah uri. Keluar uri, sah untuk nama nifas. Pasal uri tak termasuk dalam ajza baby. Dia tak dipanggil hamil lah. Uri tak panggil hamil. Kalau tertinggal uri, baby semua dah keluar, sah untuk nama nifas. Dia baby keluar tu. Sekali pun uri tak keluar lagi. Istilahnya sah darah tu nifas. Jadi kalau ada baby mati dalam perut, keluar tengok kaki dia tinggal sebelah, katalah itu kan. Dah reput pula tu baby di dalam. Tak tahu pula tu tak pergi jumpa doktor, tak pergi scan, tak ambil berat apa yang dalam kandungan tu. Ataupun dia gugur, tengok ada lagi ketul yang di dalam, scan, tengok ataupun Tok Bidan tekan, kata dia ada lagi ni. Padahal dia berlaku keguguran, tak habis lagi keluar. Bila urut dengan Tok Bidan, tekan, beruh, baru keluar habis. Keluar habis tu baru sah untuk panggil nifas. Sebelum tu tak panggil nifas. Tu tak panggil nifas, panggil apa? Sah untuk nama haid lagi. Maksud apa? Masih hamil. Maksud kaedah kita, damul hamil, bil asrah dia adalah haid. Damul hamil adalah haid. Dengan syarat-syarat haid lah. Tak kurang 24 jam, timbul darah tu keluar. Siap. Jadi, ni asal lah mengenal bab-bab nifas. Wa aqaluhu lahzatun. Aqal nifas lahzah. Siap. Istilah lahzah ni, sedetik, sepeludah. Lahzatun. Sedetik. Itu bahasa kita lah. Bahasa kita pun, selahzah tu pun. Bahasa Melayu dah. Wa ghalibuhu dah ghalibnya haid. Ghalibnya nifas. Arba'una yawman. 40 hari. Wa aksaruhu situna yawman. Paling banyak adalah situna yawman. Adalah 60 hari. Kitab kita dia sebut mudah tu. Kita sebut masalah-masalah yang timbul. Buat niqaq ke. Fatrah ke apa ke. Dia sebut. Kita sebut sekali lalu. Ingatkan sipir-sipir buat-buat nifas ni. Untuk nama nifas mesti kosong rahim. Satu. Kalau katalah keluar-keluar tak ada darah, bersalin tu kena mandi lah. Memang tak ada darah. Pasal dia punya akal dia adalah selahzah, sah untuk keluar tanpa darah. Dan sah untuk nama nifas sekalipun keluar kot tingkap. Keluar kot tingkap maksudnya bukan melalui saluran biasa, bukan normal, tapi unnormal. Keluar kot tingkap lah, pembedahan lah. Siap. Jadi kalau tak keluar darah, selepas daripada bersalin, melalui pembedahan, still kena mandi semayang lah. Pasal tak ada makna ibadat, pasal tak ada darah keluar. Tak ada darah keluar. Ada ke jadi gitu? Ada. Ada orang seminggu lepas bersalin, baru datang nifas. Baru keluar darah. Kes apa ni? Kes bersalin. Kot tingkap. Maksudnya keluar tak ikut jalan normal. Kena pembedahan. Seminggu kadang baru keluar darah. Bersalin-salin tak keluar darah. Wajib mandi semayang. Mandi semayang. Kalau katalah lepas seminggu baru keluar darah, tutup kipas ni. Nampak panas Saya sejuk. Yang ni kebal
Saya sejuk ni kalah. Ni saya duduk urut ni pasal sejuk ni. Bukan sakit urat tak, saya sejuk. Saya ngajar kat masjid Kerik mana, hampa tak tengok kaki saya duk gosok tu. Aircon duduk talar kat belakang tu. Oh Allah, sejuk. Habis bang Isyak tu kaki duk manjat ais. Apa cerita ni? Jadi kalau lepas bersalin tak ada darah keluar, mandi semayang pasal wiladah, masalah wiladah. Dan nak kira 60 mesti daripada waktu bersalin, bukan kira keluar darah. Kalau selepas 7 hari baru keluar darah, 7 tu kosong, haid, haid lagi. Astagfirullah. Nifas paling maksimum boleh keluar 53 hari yang tinggal. Pasal dah 7 hari kosong. Dan 7 hari kosong tu, andai katalah bulan Ramadan dia puasa, lepas tu baru keluar darah. Masa bersalin tak ada keluar darah langsung. Mana tahu? Bagi contoh macam ni sana. Bersalin melalui pembedahan. Kod lubang keluar anak memang tak keluar darah langsung. Jadi tak ada darah langsung lah nama dia. Mandi wajib. Pasal keluar anak hukum janabah. Hukum keluar mani. Pasal anak daripada mani. Wajib mandi. Mayang. Kalau dia puasa, lepas tu baru keluar darah seminggu, hari ke-8 baru keluar darah, puasa dia sah. Tu. Pasal apa puasa sah pula? Pasal yang tu dia panggil tuhri. Tuhri ba'dal wata'i, hamli. Selepas daripada lahir, beranak, dia hukum suci. Kalau dia beranak, ada darah, betul berhenti. Setelah darah sejam, pakai pad pun ada darah, berhenti. Cek-cek tak ada darah. Oh, tak ada darah. Dari isi hukum, mandi semayang. Nak cerita tentang semayang dia, nak cerita hukum berkaitan dengan dia. Mandi semayang. Minggu lepas tu, keluar pula. Kalau bulan puasa, katalah dia puasa. Kalau ada keluar darah sikit, motor berhenti, seminggu pula keluar darah, darah tu masih nama nipah. Pasal baru sedang 7 hari. Keluar sekejap aja. Paling maksimal 60. Puasa dia tu lebur. Pasal puasa tu berada antara selang darah. Dah beranak, ada darah, 7 hari berhenti, datang pula. Puasa tu duduk antara selang-selang darah nifas. Selang darah nifas tak cukup 15 hari, dia masih hukum nifas. Tapi kaedah dia, bila darah tu berhenti, tak ada makna ibadat, kena semayang. Pasal boleh jadi memang tak ada darah nifas langsung. Boleh jadi. Boleh jadi nak turun darah. Mana nak tahu? Jadi tak boleh tunggu dalam keadaan tak solat. Pasal apa tak solat? Tak ada ilat nak menyebabkan tak solat. Kita biasanya akan datang haid. Tak datang lagi, solat lah dulu. Mana boleh tinggal solat? Tak ada makna ibadat. Salah besar. Saya ada orang ajar, dia kata dia boleh tunggu. Yang tu, tak tahulah. Ada yang faham macam tu kat luar sana. Kita duk ngaji buka kitab apa, Tok Guru sebut mana. Dia keedah boleh tunggu-tunggu macam tu kan. Keedah menunggu. Tak ada keedah menunggu itu. Keedah dia celup, tak ada darah. Masuk waktu sembahyang, celup, tak ada. Tanda pun nak berhenti tu ada. Siapa? Dia makin cair, makin sikit. Celup, tak ada. Celup, tak ada. Celup, tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Itu nak ada akan datang, nak ada akan datang, akan datang punya cerita lah. Sekarang ni. Sedobek kita wajib buat apa yang filhal tu. Apa yang semasa sedang berlaku tu. Jadi asal saya nak cerita ialah lepas bersalin ada darah, tak semayang lah. Tapi saya tengok sekali keluar darah, lepas tu tak ada. Nisbah dia bersalin, kena mandi, semayang. Nipas tak ada, kena semayang lah. Boleh jadi dia datang nipas, mana tahu. Dia tak datang terus, takkan dia tunggu 60 hari. Tak boleh tunggu 60 hari. Ada orang memang macam ni pun tak semayang pun. Kadang pantang 40 hari dah tak ada darah lah. Hari 41 tak semayang lagi, sampai 60 pun semayang. Macam apa? Tak habis 60 hari lagi, ada pula tunggu 60. Keadaan ni tak ada darah, tak ada mani. Tu
Tu tak ada hari 40, 41 dah tak ada lah. Ni peranan tak ada darah lah macam mana? Tak ada mana ibadat. Mandi semayang. Okay, asal saya nak sebut ialah mana pakai tak pakai, hanya puasa. Jadi kalau ada darah, waktu berhenti 7 hari, waktu hari ke-8 datang mula, katalah dalam tu dia puasa, dalam dia semayang lah, lebuh lah. Tapi dari sisi pelaksanaan, pasal dia tak tahu darah tu nak mari tak mari, darah berhenti, mandi semayang lah. Andai kata dia semayang, lepas tu hari ke-8 datang, macam mana? Kalau memang tak ada darah langsung, puasa tu pakai. Puasa tu dikira. Macam apa? Itu nama dia tuhri. Itu nama suci. Ada pun bila datang darah sikit, lepas tu berhenti, lepas tu 7 hari datang. Tak datang. Hari ke-8 datang pula. Dia puasa hari tu. Hari tu puasa tu lebuh. Kena puasa lain. Macam apa? Dia pasal hukum fatrah. Tak. Niqa'. Dia niqa' baina antara nifas. Niqa' baina nifas. Adalah nifas. Macam mana? Niqa' baina haid adalah haid. Niqa' baina nifas adalah nifas. Kalau lepas bersalin, tak datang darah apa-apa, itulah 10 hari lepas tu. Hari ke-11 baru datang. Suci tu. Dia semayang tu hal. Suami pakai tu hai. Dia baca Quran tu hai. Cerita puasa ni. Puasa-puasa masalah nak tengok nak ganti tak ganti tu. Kalau tengok hukum nifas tak ada masalah. Tapi kalau dia puasa, kalau bersalin tu memang tak ada darah, hari ke-11 baru keluar darah, 10 hari dia puasa pakai. Pasal yang tu waktu tuhri nama dia. Tuhri. Tuhri ba'dal wad'i hamli. Suci selepas daripada bersalin. Tapi kalau keluar nifas 3 hari, lepas tu 10 hari suci, dan 13 hari ke 14 keluar pula, yang dia semayang katalah 10 hari tu suci, dia semayang, puasa, khas puasa tu. Puasa, lepas tu hari ke 14 datang. 14 datang, sah yang tu haid, pasal masih dalam 60, selang pun baru 10 hari, waktu niqa' selang antara darah nifas tu, adalah hukum nifas. Jadi bila hukum nifas, puasa yang dalam tu, lebuh. Lebuh maksudnya kena puasa lain. Kena puasa lain. Itu bab-bab hukum yang kena perhati. Dan tu pun kita tak bersoal lah. Kita baca Tumu'in antara kitab fiqah yang bahaik nifas ni disebut solek itu solek. Betul korib pun panjang agak sikit. Tumu'in paling ringkas. Untuk lalu. Tumu'in paling ringkas disebut. Saya tak tahu pasal apa dia ringkas. Pasal kot sana dia orang tak ada masalah haid kot. Tak ada masalah istiadah kot. Duduk India Amal Bari apa. Tak ada masalah kat dia. Ataupun mungkin dia buat kitab khas cerita tantu je. Jadi dia abaikan cerita kat sini. Mungkin ada macam tu lah. Kita pun tak perhati semua kitab Syekh Zainal Amal Bari ni. Mungkin dia dah buat gitu. Satu dekat sini dia tak baca cerita panjang. Kalau ikut bab haid wanifah ni antara dalam kitab cerita panjang kan. Majmuk pun hui. Berbagai ada cerita bab haid nifah ni. Dan disebut min qawamidil abwabil fiqh. Antara bab-bab rumit dalam bab-bab fiqh kan. Okey, sikit ke sana. Asal nak sebut mana yang nak nama suci, mana yang nak panggil niqa'. Niqa'. Jadi ada beza antara tuhri dengan niqa'. Tuhri dengan niqa'. Habis. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haid. Dah haram bihi bin nifas, barang yang haram bil haid. Sama. Apa yang yahrumu bin nifas sama dengan ma yahrumu bil haid. Jadi kalau kata ada suami apa barang apa nak jatuhkan talak oleh dia, jatuhkan talak masa nifas haram. Tapi sah jatuh talak. Kerana haram tu kerana dia akan memanjangkan tempoh iddah. Siap. Oleh kerana sama apa yahrumu bil haid, dia tak ulang lagi. Pergi tengoklah apa yang ada yahrumu minal haid tu. Yahrumu minal junub kan. Tambah tu lah. Tambah dari sudut puasa tu kan. Ataupun tamkin akan pada suami qabla tuhri tu. Itu haram. Qabla ghusli. Wa yajibu ghuslu aidan. Ya.
Selesai itu. Dan wajib mandi aidan juga biwiladatin, dengan sebab bersalin. Yang keempat ni. Dengan sebab bersalin. Wiladah. Wiladah ni bersalin. Wiladah bukan darah. Ada ramai orang kita faham wiladah ialah darah bersalin. Kan? Wiladah bukan darah bersalin. Tak ada istilah wiladah darah bersalin, tak tahu. Tapi dulu ramai orang faham wiladah ni darah bersalin. Darah ada 3 jenis tadi. Darah haid, darah nifas, darah wiladah. Darah wiladah. Tak. Wiladah bukan darah. Wiladah ialah beranak. Wiladah tu maksudnya beranak. Wiladah tu beranak. Bukan wiladah tu darah. Wiladah tu beranak. Jadi berhenti nifas kena mandi, berhenti haid kena mandi, beranak kena mandi. Walaupun tak keluar darah apa-apa, beranak tu mandi. Sebab beranak tu adalah hukum mani. Dia hukum janabah. Beranak tu saja tanpa darah. Beranak tu hukum junub. Dia hukum janabah. Dia hukum khurujul mani. Siap. Jadi, jajib ghuslu aidan bi wiladah. Cuma selalu orang tanya, dalam lepas beranak, tu darah ada, nak kena mandi wajib ke? Tak ada taklif lagi mandi wajib, kerana ada hadas lagi yang masih hidup bersama, itulah nifas. Jadi dia boleh diselesaikan nanti dengan mandi nifas sekali. Dengan satu niat je. Saja aku angkat hadas besar, kerana Allah Ta'ala angkat sekali hadas wiladah dia dan juga hadas nifas dia terangkat sekali. Jadi wajib wiladah ni, wajib juga ghusl biwiladah walau bila balalin, jikalau kana wiladah itu bila balalin dengan keadaan basah. Memang itu lah cerita tu. Beranak tanpa ada apa-apa kebasahan. Maksudnya masuk basah ni bighairi damin, darah tak ada. Nak tasbih kok bawah tu susah sikit, pasal biasanya ghalibnya akan berlumuran darah. Nak keluar pun ada tanda darah lah, mentuban lah, macam-macam keluar. Untuk jadi pelincir keluar tu, orang tak ada ekosistem kan. Kat pada mak ayah, mak ibu-ibu kita, orang perempuan ni macam tu keadaan dia. Apa nak sebut. Kalau keluar ke tu, payah nak kenal darah tu ada tak ada. Contoh selalu taswir untuk nak faham memang tak ada darah keluar waktu salin. Waktu wiladah tu adalah melalui pembedahan. Melalui bedah, tak ada darah yang keluar kot tempat keluar baby tu, yang jalan ghalib tu. Maksudnya tak ada darah lah. Beranak tak ada darah nama dia. Kalau keluar darah ikut pembedahan tu, yang tu darah tu tak panggil nifas, pasal darah nifas mesti keluar ikut rahim. Mesti keluar ikut lubang tu, baru panggil darah nifas. Tapi untuk nama beranak, sekalipun keluar daripada jalan yang ghairu mu'tad, maksudnya keluar pembedahan, maksudnya keluar kot rahim, keluar kot perut. Bukan keluar kot bawah. Nama dia bersalin. Kaedah kita belajar bab mani pun, darah, air. Kalau orang lelaki accident, yang tu keluar air mani, pecah ni, air hari ni, pecah dekat bawah pinggang ni. Yang tu keluar mani. Ada sifat mani kat situ. Bukan keluar saluran regular, tapi unregular. Wajib mani. Pasal istilahnya keluar mani, ya ghairu mu'tad. Yang ni pun bersalin melalui pembedahan, istilahnya khurujul walad ala ghairi mu'tad, hukum keluar walad adalah hukum keluar mani. Dari sudut kena mandi wiladah. Nak sipir cara situ. Mandi wiladah. Bukan ke diwajibkan mandi tu khurujul manihi ya. Jadi bayi tu asalnya bukan yang mani dia kan. Dia kombinasi mani dia dan mani suami. Itu dia jawapan dia. Bukan mani hi saja. Itu mani hima. Walad ialah mani hima. Mani hima. Bagus soalan tu. Memang saya menunggu kan. Memang ada orang tanya pun. Bagus. Orang tak boleh fikir, diam je. Apa benda kau nak fikir? Dengar lah. Kalau tanya tu maksudnya ada proses fikir lah sikit. Okey, jadi bersalin walau bila balalin, dengan tak ada apa-apa basah. Balalin ni, basah ni maksudnya tak ada apa-apa basah sekali pun lah. Memang tak ada apa darah, lendir, apa pun tak ada keluar sekali pun.
Beranak macam ni ada. Ada istilah kita kampung ni panggil beranak tembuni kan. Beranak tembuni. Saya dengar. Tak saya dengar ni. Tahu? Tak saya dengar tak? Tak tahu langsung dia orang ni. Saya tak kahwin dulu pun saya tahu lah. Beranak tembuni ni apa dia? Tak saya dengar tak? Kita dulu langsung kan. Beranak tembuni ni beranak dengan karung baby tu sekali. Selalunya baby macam ni, budak yang keluar beranak tembuni ni, dia tak makan saman sikit. Tak makan saman apa. Dia punya dia rasa ni kurang. Dia kebai. Jatuh pokok gelebuk jatuh, selama dia senyum. Dia tak ada geli-geli apa. Tak ada. Untuk beranak tembuni. Dia macam orang kata beranak pusak 3. Pusak kepala tu 3 ketik. Beranak tembuni macam ni, dia biasanya kulit dia tebal. Bukan kulit dia tebal, dia punya reseptor dia kurang. Dia tak geli, badan kuat, cergas. Ni beranak, orang panggil beranak tembuni. Tapi beranak tembuni apa? Dia baby tu duduk dalam sarang ni. Sarang ni macam mana? Dia macam duduk dalam plastik. Keluar, koyak plastik tu baru keluar baby tu. Patutnya selalu, yang ni dia orang panggil tembuni lah. Dia ada lapisan dia nak suar tembuni masa dia tembuni lapisan. Selalunya kalau baby keluar, tembuni itu duduk dalam. Macam mana dia punya hilang keluar Allah Alam lah kan. Tapi dia ada baby special yang keluar macam ni. Selalunya keluar baby itu keluar baby betul lah. Ni keluar dengan karung yang kali. Dia keluar akan keluar karung dulu. Dia macam ada selaput keluar. Baby itu duduk dalam karung. Ni bagi beranak tembuni. Bila balalin. Apatah lagi damin. Tak ada damin pun. Memang tak ada damin. Memang ada yang tak ada damin. Ada. Memang ada. Memang ada orang salin itu. Yang ni sembang untuk bidan ni baru ada cerita. Bidan lah ni, kalau misi payah nak jumpa bidan-bidan macam tu. Pasal bidan misi ni, dia lambat je ni. Gunting, belah, koyak. Gunting, belah, koyak. Itu je kerja dia. Marah dia pun kita sebut itu. Tapi itu pun kerja dia. Lambat je sikit, sangkut je sikit, gunting. Lambat je sikit, belah. Itu je dia. Kalau Tok Bidan dulu mana ada? Ambil selawat, urut, tekan. Selawat. Mak suruh suami, semayang hajat. Kalau ada masalah-masalah apa. Ada petua-petua dia macam nak selesai. Bayang nak songsang pun dia boleh pusing balik. Betul. Hospital tak ada lah. Tambah keluar kaki dulu. Dia tak ada lah buat. Belah kan, belah keluar, tuk balik. Tok Bidan dulu mana ada. Pandai dia buat, ada cara ni. Tu yang bila experience dia panjang, dia cerita macam-macam lah, beranak macam ni, beranak macam ni, beranak macam ni. Bila dia cerita tu, kita akan jumpa dalam kitab, apa dia. Oh, okey, betul. Ada tak betul lagi, kita khabar kat dia. Ini salah, buat tak kena gaya. Patutnya macam ni. Tok Bidan kena buat macam ni. Dia ada pengalaman kerana dia tak ada ilmu. Kita kadang mengaji kitab, ulama' dah sebut ada ilmu. Tapi mana ada pengalaman sebut baby. Tapi lalu dalam kitab, lalu ulama' itu sebut gini, hukum macam ni. Tok Bidan, Tok Bidan, kerja dia menyambut kelahiran. Tapi kerana tak pernah menghadap kitab. Tak pernah menghadap Tok Guru. Macam mana apa-apa hukum hakam yang berkaitan dengan dia. Satu kalau ada masalah, dia kena rujuk Tok Guru. Saya sebut dulu ni, pasal orang rumah bersalin, ada bidan-bidan kawasan ni lah. Ni semua meninggal dah habis. Kalau dulu ni siapa ada? Tak ada lah. Ayah ujung tu pun ambil betung ni bidan. Keruh ni, kuat luar tak ada. Kuat hulu tak ada. Meninggal habis lah. Dulu saya duduk sini, mula-mula orang rumah bersalin dulu. Anak sulung. Tak saya kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang bidan. Boleh pilih nak bidan ni. Diorang cerita yang ni kasar, yang ni picit kuat, yang ni lembut sangat. Yang ni macam ni, yang ni bidan macam ni. Kerana yang ni tak ada pilih anak ni. Bila ada ni pergi pula orang ni. Yang ni tak ada pilih pergi orang ni. Yang ni urut sedap. Tapi mulut bising sikit. Yang ni macam cahaya lah. Macam cerita dia memang ada. Lah ni, tak ada. Tak ada. Kalau dulu tak ada. Setahu saya tak ada bidan. Ada pun anak bidan dulu tu pun
Dia buat gitu kan. Tak ada bidang kampung. Saya bila berkampung tak ada ni, saya kata ini. Berjaya lah. KKM buat. KKM buat. Buat apa? Dia, sistem dia buat tak bagi Tok Bidan menyambut ni sehingga pupusnya kemahiran pewarisan menurunkan ilmu perbidanan cara tradisional ni. Sampai pupus. Yang tak ada. Sampai tak ada orang. Urut-urut ni tak ada. Habis lah. Tak ada. Apa songsang ni hospital potong belah. Mana ada cara lain lah. Dulu mana ada. Dulu urut istilahnya apa? Pomen. Dia pomen. 6 bulan, 7 bulan lah. Pomen. Rasa tak sedap buat kerja pun, duk rasa sakit sini, baring sakit sini, sakit ni. Budak tu duduk tak betul. Pergi jumpa bidan, urut. Dan pomen. Elok Eloknya. Nah ni kalau sakit tu sampai bersalin. Kalau 6 bulan sakit sampai 9 bulan, 3 bulan tu sakit tu. Tak selesa duduk. Nak cari orang pandai nak urut macam mana Tok Bidan tu tak ada lah. Itu saya kata KKM berjaya mempupuskan perbidanan tradisional ni. Dengar mereka marah ni mah. Marah tak marah memang itu yang dah jadi. Dia cari nak Tok Bidan. Dia orang pun bukan ada hormat dengan Tok Bidan ni. Dia tak sebut dengan Siam. Saya sebut buat bersalin ni memang saya ngajar saya sebut ni. Dia tak beza dengan Siam. Siam ni siap bagi anugerah pada bidan-bidan kampung. Jadi kalau tak pergi beranak hospital, beranak kat kampung, dia bagi anugerah tokoh bidan masyarakat terbaik dalam masyarakat. Maksudnya tak ada buat pergi hospital, dia sambut dan dia banyak bantu hospital kerajaan ni. Dan ada ketika dia, bila dia orang pun ada masalah, yang doktor dia orang pun pening nak selesaikan masalah ibu-ibu nak bersalin ni, dia orang panggil bidan kampung ni untuk bantu dia orang di hospital. Sampai macam tu, dia orang punya penghargaan dan mengakui ada ilmu perubatan cara tradisional ni yang tak ada dalam perubatan moden. Dia mengakui ilmu tu dan dia bagi anugerah. Bagi anugerah ni. Betul ada. Pasal memang Tok Bidan yang Tok panggil dia tu ada. Cuma Tok Bidan tu dulu suami dia dalam penjara. Dan ni dia minta pasah, kahwin orang petani, tak ada lah kat betul ni, pergi petani. tak ada. Yang tu siap buat spa lagi. Maksudnya pergi rumah dia siap spa dia, cara dia. Urut pun, bukan urut satu. Waktu tu, dia ada ramu dia adalah pakej-pakej perubatan ni kan. Tradisional lah, pakej garam. Ada dia punya herba-herba dia. Tungku dia bakar lagi, ada herba-herba dia. Dia lah tungku kan, ibu bersalin tu, tungku. Bakar tak bakar dia dengan herba apa dia buat tu. Siap. Orang rumah kita tungku tak ada apa darah keluar dah. Dia tungku tekan lagi keluar lagi darah. Bersih. Dia buat. Mana ada hospital yang dia telah ubat je. Ubat je. Tak ada lah. Tu kata berjaya KKM hapuskan sistem perbidanan tradisional ni. Habis. Sambut denda 1,000. Ada undang-undang lah. Kena membebel tu satu hal. Kena tahan minda. Beranak kat rumah ke, beranak dengan bidan ke apa. Bidan usik perut ke, popet, tak bagi surat beranak lah. Kelupas, popet. Tak bagi vaksin, satu lagi pula. Siap lah kau, mental kau kena dera. Popet. Tak bagi IC lah, ni. Kalau ada sekolah lah, apalah. Esok apa jangkitan kuman lah, itu lah. Satu, dia mencok saya ni, anti vaksin. Kita bukan anti vaksin, yang tu ada pilihan kan. Baru ni pun jumpa ada geng-geng ustaz-ustaz lain pula, sama dengan kepala otak saya. Siap, dia orang ada khidmat guaman lagi. Apa dia? Dan dia ajar kaedah nak kelahi dengan doktor. Macam mana? Nak pakai lah. Kan dia kata, kalau awak tak ambil yang ni, kalau jadi apa-apa awak tanggung sendiri. Dia nak paksa kita tu, dia bagi ancam kita ayat tu. Memang itu ayat dia keluar. Ancam dia balik. Baik macam ni lah.
saya akan serahkan anak saya bagi vaksin macam ni dengan syarat buat satu surat hitam putih. Kalau anak saya ni lepas kena vaksin ni jadi sesuatu, dah dia kata kita tanggung sendiri, maksudnya dia bagi vaksin ni dia akan tanggung lah kan. Saya nak doktor sign, buat satu surat, doktor sign, cop kementerian, saksi misi siapa-siapa, mengikut prosedur persuratan lah, nak di stamping kan, laku surat tu. Kalau jadi apa-apa, tanggungjawab. Pasal apa? Kalau tak, saya tanggungjawab sendiri. Sekarang doktor bagi vaksin, doktor kena tanggungjawab lah kalau jadi apa-apa kat anak saya. Sasar ke sawan ke apa ke, penyakit ke apa ke, salah vaksin ke apa, terlajak ke kuman tu, rupanya bukan kuman baik, jadi kuman jahat. Ini, sign. Yang tak tahu, tak ada seorang doktor akan berani sign. Jadi, apa maksud kau? Maksudnya kau pun tak jamin keselamatan di atas baby apa ni. Kau tak lepas tangan cocok tu, kau biar mampu apa, mampu lah. Kau bagi alasan macam ni, nak berlepas tangan. Bila kita tak ambil vaksin, dia ancam pula. Nanti tanggung sendirilah jadi apa-apa. Kalau jadi apa-apa memang dia blame kita. Gila yang dia bagi. Kelepak. Kita tak bagi anak vaksin, dia akan bagi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pasal apa? Pasal kita ni diistilahkan tak ambil kebajikan kepada masyarakat, kepada anak kita yang lahir ni. Yang ada ustaz-ustaz yang geng-geng saya lah, yang kata dia, isteri saya hamil 9 bulan, dah jaga dalam perut, takkan saya tak jaga kebajikan anak saya? Takkan saya nak bagi anak saya mati kot? Taklah perubatan yang ada dalam kerajaan ni itu saja satu kaedah perubatan yang ada. Takkan kami ni tak ada perubatan. Orang tua dulu tak ada KKM pun. Tapi anak hidup elok je. Yang mati itu satu hal lah. Mati. KKM pun ada yang mati. Kena pandai jawab. Diam ni orang. Tapi kaedah nak kelahi besar dia, saya buat surat tu lah. Apa? Saya akan tanggungjawab ni dan contoh nak cocok. Saya bagi cocok tapi buat surat. Jadi apa-apa saya suruh. Tak berani dia tak berani. Tak berani. Tak. Ini pilihan. Ini pilihan. Choice. Dia ada choice. Jadi kita pro-choice. Kita bukan anti-vaksin. Kita pro-choice. Bukan nak vaksin. Dan kami kalau nak anti pun, kami bukan anti-vaksin tu sendiri. Kami ada kaedah kami dalam syarak. Kami ada prosedur syarak. SOP kami dalam syarak. Hampa tak pakai syarak. Tapi kita syarak pun tak pakai. Tak pakai mufti. Kami mengaji, kami tahulah mufti itu severe ke tak betul. Lampau kan tahu dia tipu tak tipu. Kelentong tak kelentong. Kasar sikit lah ayat tu kan. Saya boleh cakap tu pasal saya tahu, saya mengaji. Kalau kamu tahu kata kamu bidang kesihatan, yang ni saya tahu hukum hakam. Hukum hakam kau kata macam kau pula pandai. Kau kata mufti macam ni. Aku belajar hukum hakam. Aku nak cakap kau tak mau dengar. Kami cakap bab kesihatan, kata awak tak tahu bab kesihatan. Okey, tak apa, aku tak kerti bab kesihatan. Aku ngaji hukum hakam, kau tak mau pakai pula hukum hakam aku. Padahal kami ngaji hukum hakam, kami ngaji pakai kitab lagi. Yang mufti-mufti itu patwa-patwa. Dia pun patwa pakai KKM punya pendapat. Apa penjelasan KKM tipu lah. Dia patwa tipu lah. Pasal dia punya maklumat tipu. Kami ambil berdasarkan daripada kitab. Macam. Jadi di Tarim Madramaut, Yaman tempat kami belajar masih guna bidang tradisional ni kata. Ramai pelajar Indonesia yang guna khidmat beranak. Memang tradisional ni ada benda-benda yang doktor sekarang memang tak boleh buat. Pasal tu dia orang ira hati kot kan. Pasal benda dia di luar bidang dia. Memang kalau misi yang kita kata apa, staff dia yang besar-besar tu pun, dia pun bukan boleh buat apa pun. Dia tahu tu lah, gunting, belah. Gunting, belah, potong, kerat. Itu je. Memang kasar sikit lah ayat tu. Tapi apa perubatan yang dia buat? Ada diurut-urut? Ada. Mana ada? Mental tak ada langsung. Dia tak ada langsung kaedah nak bela perasaan dengan apa. Tak ada. Dia bagi doktor pun sekali lagi pelatih jantan. Siap buka. Tengok. Ni ibu salin. Macam mana proses persalinan. Ni pelatih banyak. Tengok. Macam wayang Peggy dia tengok. Buka tengok. Itu. Jom tengok. Tak ada minta apa permission ke apa-apa. Okay. Kadang ibu tengah sakit, nak minta permission bagilah, kata apa. Doktor pula, minta doktor lelaki perempuan pula. Oh, dia kata macam-macam lah, kelepuk. Awak nak hospital awak punya, kelepuk. Rumah saya kena, saya cakap gitu. Benda tu sampai tak ada rakaman ni, untuk buktikan apa gini. Doktor pula, doktor clean pula tu, yang hujung ni. Oh, nak minta doktor perempuan ni, nak doktor perempuan, dia kerja kan.
Menderita sakit. Kata apa? Saja dia macam dia momok-momok kan kita punya prosedur syarak kita. Padahal tu hak kita, hak sebagai pengguna. Kita ada hak tu. Boleh minta. Memang boleh minta pun. Kalau dia minta pihak guaman macam ni, jadi kan dia minta saman pun dia minta macam ni, ini saya punya hak. Ini hak kita dinafikan. Hak kita punya choice tu dinafikan. Kelayan sebut tadi kelayan lah. Mesin je lah. So je lah. Berita kata 2023 akan kupaksa. Ha? Bidan lelaki tak ada perempuan. 2023. 2023. Saya memang dulu ngentamnya kata kenapa perbidanan ni dibagi orang lelaki untuk masuk dalam barang perbidanan. Macam gila sikit. Tak ada ke orang perempuan yang dah reti dalam buat perbidanan ni, kenapa bagi doktor lelaki? Apa masalah? Orang perempuan yang tak reti nak kena jadi bidan. Pula tu apa salahnya kalau perbidanan moden ni ambil cara perbidanan tradisional ni, gabungkan dia. Tak hebat tu perbidanan Malaysia. Urut yang kata urut nak beranak. Kaki terseliuh nak urut pun nak cari orang, tak boleh. Try nak kita kepak kaki dia. Macam mana? Dia boleh bagi bius saja, spray. Okey. Lega. Tak boleh betul urat. Bidan dulu, bidan ke mana yang bakar-bakar urat tu. Dia tengok je tak betul ni. Aku geram tengok kau ni. Mana ni. Dia tengok tak betul tu, dia geram dah. Lillahi ta'ala, tak minta perkhidmatan nak bayaran apa pun. Kau tak kena ni, ada urat tak betul. Mana ni? Duduk. Sambil tu selawat Allah sallallahu alaihi wasallam. Pegang tuk tak tuk. Cuba bangun. Dia macam kita tengok yang doktor tu lah kan. Yang bukan doktor, yang Cina tu kan. Sikit dia buat. Mula-mula duduk tangan macam ni. Nak buat tak kerti. Dia memang ada speciality kat dia orang. Tu. Doktor mana yang dalam perubatan KKM yang boleh buat yang tu? Banyak. Patutnya yang tu ajar orang. Sebar kan. Bagi semua orang ada kepakaran macam tu. Ajar benda yang baik. Bagi dia jadi special. Jadi ajar kan kemahiran yang ada pada dia tu. Ini doktor ambil. Jadi gabung kan tu. Orang mantap. Ni kira dia je betul, orang lain semua salah. Punya keedah macam tu. Sikit lah. Tapi sebut yang tu dia marah sikit. Marah sikit lah. Dia bukan marah tapi kenapa dia orang tak berfikir cara waras gitu kan. Ambil benda-benda yang memang ada positifnya kat situ. Dia tak nampak benda-benda kebaikan tu. Dan tu kata, dia sebenarnya ada rancangan Yahudi. Itulah kalau saya sebut itulah. Memang ada rancangan Yahudi pun. Pasal sebutnya dia nak menguasai perubatan tu. Conquer dengan lebih kepada ekonomi, ubat. Macam hal lah kat dia. Pasal dia kata apa? It's a business. Apa dia sebut? Perubatan adalah bisnes. Sebenarnya satu perniagaan. Perubatan adalah satu bisnes. Ubat berapa dah? Masuk hospital berapa dah? Betul, hotel bilik lagi. Nurse, misi, servis. Satu malam kena 2,000. Kena 10 malam. Tak botak kepala kau. 40 tahun punya kerja, habis 3 hari lah. Orang terpaksa lah, serah diri. Memang keedah ni pun bukan. Dia bukan bagi ubat ni. Ubat yang ada nama ubat tu, bukan ubat tu. Dia tahan sakit ni. Lepas tu lagi ubat ni, kau ambil ubat ni, akibat dia lagi yang ni lah. Yang asalnya darah tinggi. Ambil darah tinggi jadi kencing manis. Ambil kencing manis jadi buah pinggang. Ambil buah pinggang kena dialisis. Semua meniaga tu. Dialisis kena bayaran macam ni. Ubat buah pinggang macam ni. Semua meniaga. Bukan bagi cure. Memang doktor pun kata bagi cure. Doktor sendiri tak makan ubat doktor. Bayar tak? Doktor yang faham buat tu, kata kami tak makan ubat hospital. Doktor yang ikhlas dia akan jawab gitu. Doktor yang menganjing ni payah sikit lah. Menganjing. Bahasa. Jadi, dia akan jaga bos dia. Kalau yang memang ikhlas, kata, saya tahu. Saya belajar dalam bab perubatan tu. Saya tahu ubat apa yang dia orang pakai. Apa sebenarnya fungsi ubat ni. Dia punya apa, antibiotik lah apa semua. Dia sebut lah apa-apa. Lebih baik makan madu. Lebih baik minum air je. Kata. Lebih baik selimut bagi berpeluh je. Lebih baik buat aktiviti. Dia akan kata macam tu. Lebih baik. Kalau orang yang dia memang ikhlas, dia faham.
Memang dia akan cakap itu. Dia akan pro-choice saja. Macam itulah sikit. Saya cerita bab nifas saya. Bab nifas cerita bab tu lah. Bersalin. Bersalin ni cerita tu. Saya tak niat pun nak sebut tu. Tapi bila sebut itu dia dia recall balik apa benda kita pernah bercara, pernah kelahi, pernah bertumbuk dulu. Bab ni. Memang hak tu lah zaman lah ni. Itu. Abang Ipoh saya, mana anak dia pernah vaksin dulu. Tapi sekarang ni pasal dia ada undang-undang keras sampai tak nak bagi anak sekolah lah, apalah. Herd immunity lah, apa macam-macam. Sampai dia terpaksa ngalah. Tapi tak dapat ayat tu lagi. Ayat tu tak dapat lagi. Ayat yang kata, doktor ambil, saya nampak surat. Nak jaminan kalau jadi apa-apa, saya boleh saman doktor. Dan doktor kena bertanggungjawab vaksin yang doktor bagi. Yang tu ayat daripada mahkamah peguam ni cakap tu. Maksudnya kalau dia nak surat gitu, dia nak suruh kita ambil, suruh kita sign, kita akan tanggungjawab jadi anak-anak kita kalau tak ambil vaksin. Kalau dia nak vaksin, kita minta cara yang sama juga sebenarnya. Suruh dia buat surat untuk dia sign yang dia akan ambil tanggungjawab kalau anak kita jadi apa-apa. Saya ada beberapa kenalan 2-3 orang yang anak dia selepas kena vaksin jadi penyuajam. Dan saya duduk khidmat masa mula kahwin tu, bukan khidmat, istilah ambil upah, tolong masak mi kat pasar malam kan. Yang buat apa balik. Anak dia tu. Anak tu anak nombor 5 dia. Lepas kena vaksin, dia jadi OKU terus. Doktor memang lepas tangan lah. Bukan kami, ubat kami bukan macam ni. Tapi memang pasal tu. Selepas kena vaksin tu anak jadi OKU. Terpaksa bela mas sekarang. Hidup lagi pun. Umur berapa dah anak dia tu? 30 lebih lah anak dia. OKU. Pasal vaksin. Doktor memang nafi lah. Vaksin kami takkan jadi OKU. Dia kan jadi tu. Dia takkan cakap tu. Tapi punca dia tu. Anak dia tu sihat, elok lah. Cerdik pun. Anak pun anak cerdik. Lepas kena vaksin OKU terus. Dia kan cakap lah keperangkalian dia hanya dalam 1000 ada jasa satu. Mengaku pula. Ada pula. Satu. Dia akan cerita ubat dia semua baik je. Orang yang keluar produk kita tanya macam tu lah. Satu nak beli durian jangan beli pada orang yang tuan dukun sudu durian. Macam apa? Sudu durian mesti dia akan kata buah dia elok. Elok ni pacik buah ni. Elok. Dia nak bagi laku buah dia. Satu nak tanya elok tak elok, jangan tanya orang yang buat keluar produk. Nak tanya orang jual. Orang jual tahu lah. Orang borong tu. Buah dia ni, buah ni tak elok. Buah ni, buah dia kebun ni sedap. Kebun ni sedap. Kalau tanya orang yang buat turun buah tu, buah pakcik, buah elok ke durian ni? Durian saya elok. Durian ni sedap sekali. Durian saya lah kawasan ni. Cik. Makan-makan mangkuk. Apa cerita ni? Melerik jauh-jauh ni. Melerik jauh dari sudut prinsip. Nak dengar cakap siapa, apa pengakuan orang akan dakwa, apa ikrar masing-masing. Asal cerita masalah nifas. Nifas bersalin ni yang pergi situ. Asal hukum kita bila balalin tu. Yang ni pun kita cerita bab hukum akam ni, yang ni pun ada orang petikai. Kita sebut macam ni kata dia. Berikut kaedah perubatan kami macam ni pula. Pasal kau boleh cakap bab perubatan. Kami cakap bab hukum akam. Macam ada fik asing, fiqh asing. Macam kitab ni macam lain pula, fik perubatan lain pula. Ada pula. Fik perubatan mesti ikut fik kami. Fik perubatan, mana fik perubatan? Fik kami. Ingat ulama kami bodoh perubatan je. Dia pula boleh bagi hukum batal, tak batal puasa. Kita punya hukum batal, dia kata tak batal. Masa kata dia, tak bawa efek apa-apa. Dia pakai inhaler tu, kata dia tak batal. Ada ain ni. Dia pun kata ada ain. Ada serbuk. Inhaler tu. Kaedah kita batal. Doktor yang faham fiqah, dia kata batal. Yang tak reti fiqah ni, dia kata tak batal. Pasal kata dia kandungan serbuk tu terlalu sedikit untuk menyebabkan kenyang. Itu kan cerita kenyang. Batal tu kan kira kenyang. Kau nak kira kenyang, makan semulut bukan kenyang. Makan 3 biji nasi, makan coklat bukan kenyang. Tak batal lah. Siapa aja atuk kau ajar itu. Tak boleh atuk lah keluar. Baran dia sebut itu. Atuk kau ajar itu.
Fikah apa kau pakai? Masuk kamera ikut tubuh tak batal puasa. Masuk ubat ikut kemaluan tak batal puasa. Kalau buasir masuk ubat juluk ke dubur tak batal puasa. Apa ni? Fik perubatan apa? Bukan fik tu. Fik. Palsu. Tak betul hukum. Ubur ubat mata tak batal. Ubat mata yang tak batal puasa. Masuk ubat kat telinga tak batal puasa. Ambil darah. Ambil darah tak batal puasa. Apa hukum apa kau pakai? Kaedah siapa kau pakai? Mazhab apa ni? Senang yang dia bagi hukum macam ni. Makan ubat jantung yang bubur lidah tak batal puasa. Apa benda? Memang bubur buah lidah. Memang ubat jantung ni kena buah lidah. Dia punya kesan tu lebih cepat. Dia punya reseptor untuk apa? Untuk bawa pergi ke jantung tu, efek dia lebih kuat dengan buah lidah. Dia bubur ubat buah lidah tak batal. Padahal ada ain yang dibubuh untuk masuk telan melalui proses peristalsi siapa kena masuk dalam masuk dalam mulut lah, dia akan lebur dengan helio apa tu. Tapi kena duduk buah lidah. Dia kata tak batal. Pelik dia dengar hukum. Dia kata ni fake perubatan. Fake apa? Bodoh. Salah hukum. Tak betul lah tu. Dia kata telah disepakati oleh doktor-doktor perubatan Malaysia. Bukan boleh jadi ijma' doktor perubatan. Ini masalah perubatan. Ini masalah fake. Masalah agama, kau tanya ahli agama lah. Pasal ahli zikri. Dia bulan puasa keluar, itu keluar. Apa dia benda-benda yang tak batal, senarai. Telah diakui. Betul tak betul telah diakui itu saya tak tahu. Oleh Persatuan Doktor-Doktor Islam Malaysia. Doktor tu pergi belajar mana? Nak jumpa doktor yang pergi mengaji kat kita tengok. Kelahi lah. Mungkin doktor tu tak masuk dalam senarai tu kot. Doktor yang mengaji betul-betul ni, dia kan bangkang, lawat, apa tu. Cuma doktor bangkang ni tak masuk dalam tu. Wa ilqa'u 'alaqatin wa mudghatin walau bila balalin wa ilqa' bi wiladah atau daripada wiladah wa bi ilqa'i 'alaqatin. Jadi wa yajibul ghuslu aidan bi wiladah walau bila balalin wa ilqa'i wa bi ilqa'i 'alaqatin wa mudghatin. Atau daripada wiladah. Ini pun tengok elok. Pasal ada orang zaman ni fahaman merepek-merepek. Dia kata gugur tak hukum beranak. Dia hukum haid. Alah kelakar betul. Kitab sebut terang-terang bi wiladah dan wajib mandi, maksudnya hukum bersalin bi ilqa'i 'alaqah. Nutfah memanglah nutfah mani. Lagi dia tak ada istilah lekat perut lagi kan. Bila alaqah kan dia mula nutfah alaqah. Alaqah darah. Darah bau. Dia 40 hari masuk 40 pi 40 yauman nutfah. Lepas tu 40 yauman lagi alaqah. 40 yauman lagi mudghah kan. 48 120 hari. 120 hari 4 bulan. Jadi selepas 40 hari hari ke-50, bertukar nutfah pada alaqah. Jadi kalau maksudnya 2 bulan ada gugur, 2 bulan dan 60 hari. 60 hari alaqah. Maksudnya tak main haid 2 bulan, sabit hamil, tengok alat urine test tu, ada 2 line tu, maksudnya ada baby lah. Sabit kandungan, apa nak sebut. Untuk gugur. Gugur tu 2 bulan. Hukum apa? Ipaslah. Pasal alaqah itu hamil namanya. Hamil lah. Sabit hamil ke sabit tak hamil? Kalau ada 2 lain ni hamil kan namanya. Hamil lah. Bila hamil ada kadang-kadang keluar tu watul hamli. Apa benda watul hamli? Beranak lah. Bila beranak darah tu darah apa? Darah istilahnya faraghur rahmin mar'ati minal walad minal hamli. Apa nama darah tu? Ipaslah. Ke haid. Ada dia orang kata kalau gugur tak panggil haid. Haid silap. Kalau gugur tak panggil nifas, dia panggil haid. Kaedah apa ni? Satu, yajibul ghuslu aidan bi wiladah
wa bi ilqa'il alaqah dah. Alaqah dah nama hamli dah. Nama hamli. Kalau nutfah ni jarang nutfah. Sebulan nak confirmkan sebulan hamil tak hamil pun belum tentu lagi. 2 bulan antara tempoh kurang-kurang lah untuk baru nak confirmation kata hamil. Jadi 2 bulan dah ada 60 hari. Dah lebih 40. Jadi daripada nutfah dia dah jadi alaqah dah. Nutfah 40 hari je. Allah Ta'ala yajma'u fi ahadikum fi arba'ina yawman nutfah kan sebut dalam hadis tu. Dia arba'in jumpa hadis tu. Pada 40 tempoh 40 hari dia nutfah, lepas tu alaqah, mudghah. Siap. Ilqa'i alaqah wa mudghah wa bi mauti muslim. Okey, seterusnya. Dan juga wajib mandi bimaut atau daripada biwiladah juga. Yajibul ghuslu juga bimauti muslim, dan sebab mati satu orang Islam yang ghairi syahidin, yang lain daripada orang mati syahid. Syahid ni itlak syahid mesti syahid ma'rakah istilah. Tak dipanggil syahid melainkan syahid mesti syahid ma'rakah. Apa ma'rakah? Syahid sabilillah. Syahid ma'rakah tu istilah sebut. Apa lagi sepanggil? Mati syahid perang sabil. Itu bahasa Melayu. Jadi orang yang mati syahid perang sabil. Istilah perang sabil fahamlah. Dan jadi istilah kita orang Melayu, mati perang sabil ni mati nak meninggikan kalimatullah. Nak syiar ila'i kalimatillah. Nak apa? Daulahkan Islamiah. Itu dipanggil mati perang sabil. Jadi kalau mati lain daripada mati syahid perang sabil, mati ma'rakah, kena mandi kapan semayang. Mati syahid ma'rakah tak perlu dimandikan, tak perlu disembahyangkan. Bahkan kapankan dia ke bumi saja. Siap. Maksudnya kedudukan besar dia tak perlu kita punya doa Allah maghfir lahu. Bahkan dia orang yang akan jadi syafi', yang musyaffa' kat kita. Dia boleh bagi syafaat, yang syafaat dia akan diterima. Pasal dia bukan orang biasa, orang special. Pasal boleh turun perang sabil ni, Masya Allah. Bukan sembarang orang. Tu perang sabil. Ulama' kita syarah, orang yang maqam, kalau syuhada ni, syuhada zahir. Dia maqam syuhada. Bukan nanti mati perang sabil. Tapi dia boleh perang dengan nafsu dia. Dia boleh perang untuk tinggalkan semua hadzi syaitan, hadzi nafs. Dia boleh perang kat dunia ni, tinggalkan semua buah nafsu, ikut masya Allah Ta'ala, ikut masyiatillah wa masyiati Rasul. Orang tu maqam syuhada. Maqam dia syuhada. Mati tetap mati atas dia punya maqam syuhada, lawan nafsu apa tu hal. Di sisi Allah Ta'ala dia maqam syuhada. Tapi kat dunia ni mati kena mandi kapan semayang. Tanah perguruan Islam. Tapi inda Allah dia maqam syuhada. Tu macam mana jadi salihin, syuhada, siddiqin, pewaris Nabi. Dia ada maqam dia, kena belajar dalam bab-bab batiniah. Bab batin, bab ilmu-ilmu tasawuf ni. Dia memang ada tertib satu-satu huraian. Disiplin ulama' kita macam mana untuk duduk kedudukan batin dia dengan ikut martabat tu. Dia ada istilah macam tu lah. Macam mana pun dia ajar ilmu tasawuf bukan kira martabat. Ilmu tasawuf ni makin mengaji bukan naik makam. Makin mengaji makin rasa hamba. Tak ada istilah makin naik makam, tak payah semayang, tak payah puasa. Kepala otak kau. Ada orang ngaji sesat, ada lah. Ngaji naik makam, tak payah puasa. Tak payah pakai ikut syariat, tak tutup aurat. Rambut pun macam hantu raya. Isap ukuk kuat. Ikut esat ukuk kuat, kelentong kuat, apa macam-macam. Mayang hidak, zikir apa hidak. Pasal apa? Dah jadi makrifat. Itu bukan makam itu. Itu dah sesat gila dah. Kira dah makam dalam ilmu sufi ni makin qarib dengan Allah Ta'ala, makin mensahihkan hamba, fakir, taat. Makin jauh daripada maksiat. Makin taat. Yang ni makin lihat buat syariat.
Tak jadi tu. Sikit sana. Nak syarah asal syuhada, maqam syuhada. Siap. Jadi sebab mati, mayat tu kena mandi. Cuma dia tak kena mandi. Orang lain kena mandi. Beza dia dalam tu. Jadi sebab Mujibul Ghusli ni, habislah dia. Yang keempat ni. Itu je dia sebut lah. Mauti Muslim. Untuk nama Muslim, sekalipun baby Muslim. Dan baby, sekurang-kurang baby, untuk nama kena semayang, mesti dobit dia hidup. Untuk hidup, sekurang-kurang hidup, kalau duduk dalam perut, 6 bulan. Aqallul hamli, 6 bulan. Lahzatain. 6 bulan, 2 lahzah. Kalau ada tu mati dalam perut sekalipun, kandungan 6 bulan lebih, wajib 4 perkara pada baby tu. Pasal dia Islam, mak bapak dia kalau Islam, salah seorang dia Islam, baby Islam. Tu nama Muslim. Asal sobit, confirm tiup roh. 6 bulan kata pula, aqallul hamli. Walaupun mati dalam perut, wajib mandi semayang kapan? Wajib mandi kapan semayang? Terbalik sebut. Sorry. Ke bumi, tanah kubur Islam. Tak sunat baca talqin pasal bukan mukallaf. Dia kan tak ada soal mungkar nakir dalam kubur. Pasal balik, ghairu balik. Kadang-kadang ghairu balik tak ada kena taklif. Tak payah talqin. Macam mana pun kalau dia murahik, hampir balik, sunat juga talqin. Kuat kita. Orang balik memang kaedah kita talqin. Talqin bukan tazkirah untuk orang hidup. Talqin ni talqin mayit tu. Talqin maksudnya taklim, ajar mayat tu. Ajar mayat tu. Macam mana nak jawab? Bukan talqin orang hidup. Kan? Orang hidup ni kan talqin. Memang kena ajar, tapi tak panggil talqin. Talqin itu, talqin mayat maksudnya ajar mayat tu. Mayat tu dengar ke? Ya. Dia Wahabi kata, dalil kata tak dengar, innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tak boleh memperdengarkan orang mati. Mauta tu majazi. Pasal dalam Quran sebut innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a. Ayat tu bukan ayat hakiki, ayat majazi. Kamu tak boleh memperdengarkan orang mati dan tak dengarkan orang pekak. Orang pekak mana memang tak boleh dengar. Masuk pekak tu apa? Orang yang tak mahu terima hidayat. Orang macam tu adalah orang mati. Hati dia mati. Memang boleh pakai orang dia dengar. Kita telinga dia dengar tapi mati. Dia tak dengar. Hakikatnya tak dengar. Siapa? Hati mati. Wahabi tak mahu dengar. Hati dia mati. Sebut Wahabi lah. Maksudnya hati dia mati. Orang kafir tak mahu dengar surah Islam. Hati dia mati. Itulah maksud innaka la tusmi'ul mauta. Diserupakan orang kafir tak mahu terima hidayat ni macam mayit. Macam mayit dari segi dia tak ada respon dengan apa benda hidayat, sebab hidayat, sebab boleh hidupkan hati tu. Dia tak mahu terima. Bandingan tentu ayat tu bukan zahir ayat mayat tak boleh dengar apa yang kita ajar, kan? Dalam hadis lain sebut memang mayat tahu siapa yang baca talqin, dia kenal. Kalau saya baca talqin, orang hati tu kenal siapa baca. Satu orang disuruh baca talqin dalam kitab kita ni, sebut dalam bab talqin dulu. Antara orang yang disunatkan baca talqin ni ialah orang yang mati tu, masih dia hidup tu, siapa yang dia suka dengar mengaji. Orang tu je talqin dia. Kalau orang tu anak murid kita, memang dia suka kita dengar mengaji kat kita. Dia memang mengaji kat kita. Sunat kita yang mengajar dia. Dia pula memang selalu soal kita masalah apa-apa. Dan dia suka sangatlah kita mengajar. Sunat kita pergi baca talqin kat dia. Dia apa? Memang dia dengar sungguh apa yang kita cakap. Kalau yang tak mau mengaji ni, suruh talqin juga. Walaupun dia tak mau dengar. Hanya pasal lah. Saya lalu itu. Saya nak sebut mayat 6 bulan. Jadi kalau kurang pada 6 bulan, dia di atas dobit. Kandungan tu hidup ataupun tidak. Dan hidup bukan intibar dalam perut, tapi intibar di luar. Kalau dia mati dalam perut, sebelum ada 6 bulan, ada mandi, ada kapan, tak ada solat. Solat masih sabit hidup, dah hidup, bukan dalam perut.
Pasal dalam perut dia memang hidup. 4 bulan ke atas dia memang akan hidup. Orang perempuan, ibu dia akan rasa pergerakan baby 4 bulan ke atas. Memang boleh rasa pergerakan. Dia akan hidup. Bukan kira hidup dalam perut. Hidup dalam perut 4 bulan dah hidup. Nak hidup untuk sebelum yang 6 bulan, sebelum sampai 6 bulan, hidup intibar keluar. Kalau dia gugur, keluar. Ada bunyi, ada pergerakan, ada dilalah untuk menunjukkan hayah pada dia, baru sabit, mandi, kapan, sembayang. Baru ada hukum sembayang. Sembayang, dobit dia tak hidup, tak hidup. Kalau tak ada hidup, tak ada sembayang. Kalau bawah daripada 6 bulan. 6 bulan, confirm. Pasal yang tu sekurang-kurang hamli, sah untuk nama baby, sunat namakan dia, sunat akikah dia. Itu kawan. Itu dengan JPK ni, kau kata, mana dalil? Sebut dalil pun dia nak dalil je sebenarnya. Dia orang kadang bukan dalil. Kita tengok mufti-mufti dia orang yang pahaman macam dia orang tu, yang tok-tok guru dia orang, mana ada dalil apa pun. Cerai talak 3, mana ada dalil? Dia tak sebut dalil pun. Dia kata apa? Fatwa ni dipakai di negara-negara Arab. Sebutlah dalil, kami nak dengar ayat Quran, hadis. Kodak kita dalil-dalil sangat. Pandai pula taklid. Taklid bodoh pula tu. Dipakai di negara Arab. Kebanyakan negara Arab mengatakan kalau lapas talak 3 jatuh talak 1. Kaedah kita lapas talak 3 jatuh 3 lah. 4 mazhab kata macam tu. Ni yang tak ada mazhab ni yang kata jatuh tak jatuh talak 3. Jatuh talak 1. Dia dah pakai pendapat tu. Tak ada dalil pun. Mana ada dalil? Yang kita baca kitab muktamad yang di dalam pakai mazhab, dia minta dalil. Sampak sekali. Tak boleh lah. Saya barang sikit lah. Kan? Minta dalil. Sebenarnya dia nak dalil. Dia nak pakai hukum, minta dalil. Nak minta dalil macam ni. Ayat Quran, Arab. Hadis, Arab. Boleh baca Quran. Iraq tau, Iraq. Iraq try. Sekali lalu ada dengar. Ja'a Musa. Iraq Musa. Iraq Musa. Iraq Ja'a sudah. Ja'a. Tasrif Ja'a. Tak payah tasrif 10. Tasrif yang mati. Ja'a. Ja'u. Ja'at. Ca'u. Tu Ja'a. Ni Ja'a. Buat lawak tu menyambil. Saya tak pandai bahasa Arab. Kau nak dalil kepala otak kau. Arab tak erti. Nak dalil apa? Sebut dalil pun kau gambar dalil. Saya baca Quran ke hadis, kau erti ada Quran hadis. Saya boleh semak, kau nak semak siapa? Hadis tu nasih ke mansuh? Am ke mutlak? Kau kenal apa am? Muqayyad mutlak. Muqayyad menjepan kenal? Saya tak boleh, saya kelahi tu. Kalau jumpa depan senang. Ni tanya Facebook. Tak boleh. Itulah. Sebut. Dia belum sebut isu itu, dia bakal macam tu lah. Asal nak cerita baby tu lah, anak apa hukum, dobit nak ingat. Mauti Muslim, mana yang nak panggil Muslim, sunat akikah, sunat buah nama. Walaupun kad merah tu tak boleh buat nama, tak payah daftar lah Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi hukum sunat dinamakan dia, sunat buah akikah dia. Kalau baby tu sabit lelaki, 2 ekor kambing. Sunat 1 dah hasil, tapi sunat 2. Kalau perempuan, seekor kambing. Ada tuntutan dia untuk dibuat akikah kanak-kanak tu. Masa begitu, dia hukum sama macam mati anak ke? Macam bagi tu, tiket kita disuruh. Rasa itu bagi kita. Dia dengan syarat tu lah, sabar. Boleh terima apa yang berlaku tu. Bahkan seronok pula. Ini Allah Ta'ala bagi. Dia nak ambil balik hak dia pun. Bukan hak kita. Relax. Itu salah satu dalil kata iman. Sabit iman ni. Ahlawatul iman tu nampak ni. InsyaAllah sambung nanti. Wa farduhu. Ada soalan? Bila balalin tu, macam Ustaz sebut nazif tu dia. Macam mana dia punya ni? Bukan terbunyi kan dia? Kan. Dia tak ada tu lah. Dia tak ada cemar darah. Apa pun dia buat tak ada. Tu nazif tu. Ingat nazif tu. Tak. Dia tak orang nak terbunyi. Tapi dia orang nazif. Misi tu keluar. Dia sebut. Bersihnya dia keluar. Lalu bersih. Keluar kadang. Belum muahin. Ni tak.
Bersih. Misi sendiri sebut. Bersih yang baby ni. Bersih yang baby ni. Tu nama Nazif. Tu yang selalu buah A. Ni nak buah apa A? Nazif. Nazif. Nazif lah. Dia terasa nama dia pelik sikit. Pasal semua A. Saya anak pun nama A pasal Tok menekan kan. Tok saya betul, kakak dia. Pasal anak dia pun nama Zainal Abidin. Anak dia nama Zainal Abidin. Bila masuk universiti kat lah. Seorang sepupu saya. Nak ambil ijazah tu, nama Z. Nama Z, tunggu orang lain habis. Nama Zainal Abidin, 7 kali. 200 orang tu. Dia nombor 200, nombor last kali. Wah, tunggu cucu aku, kata dia. Lain kali aku dapat cucu menakan pun, aku tak bagi dah buah nama Z. Semua buah A. Tu nama saya dapat A tu, Ahmad tu. Asal saya, mak saya nak buah nama Rozaini ya. Guna pakai, kata dia. Tak sah, kata dia. Esok hampa kalau anak ni jadi elok. Nuar tu, kata dia. Cucu aku ni. Cucu aku. Anak dia, macam tu anak dia, bukan cucu dia. Asal anak. Cucu. Cucu aku, kata dia. Nama Zack, kata dia. Jenuh tunggu, kata dia. Ujung dah orang semua dah nak balik lah. Baru panggil nama dia. Anak 4 tak salah, kata dia. Bubuh lah nama A. Esok panggil nama awal. Tapi betul. Saya dulu dalam kelas. Nombor 3, nombor 2. Nombor 1 tak boleh lah pasal nama Abdul banyak masa tu. Abdul AB. Kita AH. AB lah tu. Kalau AH, H. Jauh agak lah. Hakimi lah jauh. Belah-belah agak lah. Kalau Z sikit. Tu cerita orang tua dulu kan. Betul-betul dulu. Macam mana boleh cerita itu? Cerita itu dia berkait menjenjang. Lain? Wallahualam.